Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak berita Adik Najmuddin dengan Ustazah tak dapat datang kerana masalah kesihatan. Kita doakan semoga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada mereka dan semua yang sakit, insyaAllah. Kita sambung bacaan hadis ringkasan Sahih Bukhari At-Tajridus Sahih. Masih lagi dalam bab hadis mengenai hari raya. Kita beridain namanya hari raya, mengenai Ali bin Abbas wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha. Daripada Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum mengatakan bahawasanya sejak dahulu lagi tidak pernah diazankan pada hari Idul Fitri dan tidak pula pada hari Idul Adha. Maknanya untuk solat Idul Fitri itu tak perlu diazankan, tak perlu azan untuk kita panggil orang berkumpul macam sembahyang azan, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka solat raya tu tak perlu kita azan untuk panggil untuk kumpulkan masyarakat, tak perlu. Tidak hari raya Idul Fitri dan tidak pula pada hari raya Idul Adha. Insya-Allah. Sebab itulah ada solat-solat yang mana kita nak kumpulkan solat-solat yang tak disunatkan kita azan dan kita nak iqamat pun tak disunatkan juga. Maka macam mana nak kumpul orang supaya bangun? Maka kita apa? Kata as-salatu jami'ah. Macam itu. Salatu jami'ah maksudnya sembahyang secara berjemaah macam itu. Ada salat empat kita. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ditambah tu rahimakumullah, semoga Allah berikan rahmat kepada kamu. Ada tengah tempat as-salatu jami'ah asabakumullah. Semoga sembahyang berjemaah, mudah-mudahan Allah beri ganjaran kepada kamu. Jangan dapat as-salatu jami'ah ajrakumullah. Sembahyang berjemaah, berkumpullah, semoga Allah beri ganjaran juga pahala kepada kamu. Nampak? Betul, ada jawapan pula kan, as-salatu la ilaha illallah. Itu pun semua tidak ada masalah. Yang berzikir kan, berzikir tak ada larangan nak mengatakan berzikir macam gitu. Tapi maknanya nak cerita kalau solat yang tak disunatkan azan, tak disunatkan iqamat juga, dan kalau tak disunatkan iqamat maka kita nak kumpul, kita katakan apa? Solatu jami'ah macam itu. Dan nak sentuh juga banyak tempat yang dia nak kumpul, dia kata saf. Dia kata saf. Kita pun tak tahu juga kan, mungkin maksud saf tu berkumpul, berbaris, Allahu a'lam kan. Tapi tak adalah, sebab ada orang tanya, ustaz betul ke dalam kitab fiqh sebelum iqamat kena kata saf? Tak ada sebenarnya kan, tak ada dalam kitab fiqh sebelum iqamat kena kata saf, tak ada macam gitu kan. Sebenarnya cukup dengan iqamat, tak ada larangan lah. Tapi jangan kalau tak buat pun ada masalah sebab tengok banyak tersebar dan takut kalau orang fikir ni aku pula ni kan, memang kena sebut saf ke macam gitu. Allahu a'lam. Tapi yang disyaratkan adalah iqamat, nak kumpulkan untuk sembahyang fardu berjemaah. Dan kalau sembahyang yang kita bincang tentang solat hari raya lah ni, sebab ni kita masih dalam kitab al-Aidan, Mangdu hari raya. Nak cerita bahawasanya solat hari raya tak disunatkan azan, tak disunatkan iqamat. Jadi kalau nak kumpul, kata nak bangun tu as-salatu jami'ah, itu yang disebut dalam kitab fiqh. Nak tambah asabukumullah, ajarakumullah, rahimakumullah, itu terpulanglah. Di situ doa-doa kan, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu, doa, masya-Allah. Kemudian Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala syahidtu al-'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla khutbah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku telah menghadiri solat Id, solat hari raya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Maka kesemua mereka solat sebelum khutbah. Masya-Allah. Sebab itulah kita pun daripada hadis ni orang fiqh mengatakan bahawasanya solat sunat hari raya, maka khutbahnya adalah selepas solat. Selepas solat. Macam itu. Dia tak sama macam solat sunat, solat Jumaat.
Kalau salat Jumaat kita khutbah dulu baru solat. Jadi kadang-kadang ada orang datang lambat. Datang lambat bukan datang lambat pun, dia datang tu dia tengok-tengok orang tengah solat dengan hari raya. Dia kata, "Oh, dah habis khutbah dah ni." Kan kita terlambat ni dah solat dah, kan? Maka lepas solat tu balik. Silap. Mungkin setahun sekali kan, jarang sembahyang setahun 2 kali saja. Maka dia terlupa yang mana khutbah itu adalah selepas solat. Kan, selepas solat. Maka lepas solat kita duduk dan khutbah hari raya tu pun sama macam khutbah Jumaat, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya. Maka tak boleh kita bercakap-cakap dengan kawan-kawan kita, jangan buat benda yang sia-sia, jangan bergerak-gerak dan sebagainya. Sama adabnya seperti adab kita duduk dalam khutbah solat Jumaat. Dan di antara solat sunat, ulama mengatakan solat sunat pun ada martabatnya. Ada yang paling afdal, ada yang bawah lagi daripada dia. Dan yang paling afdal sekali kata ulama ialah solat sunat hari raya. Sebab apa? Sebab dia dilakukan setahun sekali saja. Setahun sekali dia buat. Jadi kalau hari ini kita terlepas, terlepas nak solat duha contohnya, maka besok boleh solat lagi. Macam itu. Besok solat lagi, hari ini terlepas solat witir, besok boleh kita solat lagi. Tapi kalau terlepas solat hari raya, nak tunggu setahun lagi. Jangan nak tunggu setahun lagi macam itu. Tapi solat hari raya ni dia sebenarnya sunatkan berjemaah. Kalau terlepas tu balik solatlah macam dekat solat sendiri ke masing-masing kan, tak berubah kan itu sebenarnya. Solat sunat. Banyak amal tu pasal dalam bab fiqh. Kemudian Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma al-'amalu fi ayyam al-'ashr afdal min al-'amal fi hadhihi. Qala wal jihad, qala wal jihadu ila rajulin kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersabda bahawasanya tidak ada hari yang mana di dalam hari yang 10 ini, 10 terawal dalam bulan Dzulhijjah, yang lebih afdal, tidak ada amalan pada hari lain yang lebih afdal daripada amalan pada hari ini. Sahabat mengatakan tidak jihad ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak jihad, melainkan seorang yang membawa dirinya dan hartanya dan dia tidak pulang lagi setelah itu. Maka ini berkenaan dengan hari pertama, 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah yang telah meninggalkan kita. Masya-Allah. Ini yang mana kita dah bincang daripada kerap dengarnya masa bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang dinamakan Ayyamul Ashr, yang mana sangat amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Masya-Allah. Yang mana sahabat mengatakan, adakah amalan Nabi kata amalan pada hari ini 10 hari Dzulhijjah ini lebih afdal daripada amalan pada hari lain. Sahabat kata tidak jihad fisabilillah. Maksudnya kalau kita buat suatu amalan dalam 10 hari ini, adakah pahalanya lebih besar lagi daripada jihad fisabilillah pada bukan 10 hari ini? Kata Nabi, ya. Melainkan orang yang dia keluar bawa dirinya dan hartanya ke medan jihad, maka hartanya pun tak balik, dirinya pun tak balik. Syahidlah, hartanya pernah diistifakkan fisabilillah, maka itu memang hebatlah. Tapi kalau maksudnya kalau amalan jihad itu pun sebenarnya dah besar dah. Masya Allah, jihad fisabilillah itu dah besar, sangat besar. Tetapi kalau amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, itu lebih disukai Allah dan pahalanya adalah lebih lagi daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Dah pun meninggalkan kita. Nak tunggu, kena tunggu setahun lagi. Kalau dipanjangkan umur, mudah-mudahan semua kita sempat untuk akan datang. Dan akan datang pula kepada kita Ashura tak lama lagi. Hari Ashura, dia mungkin ada keliruan Ayyamul Ashr dengan hari Ashura. Kalau Ayyamul Ashr ini adalah hari yang 10 pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kalau Ashura adalah hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Begitu. Kalau hari yang 10 dalam Muharram, mana Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah, Nabi SAW lihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi SAW tanya, kenapa kamu semua berpuasa? Maka kata orang Yahudi, kami berpuasa kerana pada hari inilah hari yang mana Allah telah selamatkan Nabi Musa AS daripada cengkaman Fir'aun.
dan tentera-tenteranya. Maka kami berpuasa syukur, berpuasa kesyukuran. Maka Nabi SAW kata, nahnu aula bi Musa, kami lebih berhak dengan Nabi Musa. Lebih berhak dengan Nabi Musa, maka Nabi pun berpuasa dan Nabi perintahkan sahabat supaya berpuasa. Macam gitu. Pada asalnya puasa adalah pada 10 Muharram. 10 Muharram. Sehingga kan ulama bahaskan puasa 10 Muharram itu datang ketika itu belum difardukan lagi puasa bulan Ramadan. Sehingga kan ada perbalahan ulama, adakah puasa 10 Muharram yang diperintahkan oleh Nabi itu wajib ataupun sunat. Sebagai ulama mengatakan puasa itu sunat aja, sampai hari ini hukumnya sunat. Ada sebagai ulama mengatakan tak, masa Nabi mula-mula perintahkan sahabat berpuasa, hari itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka tetapi setelah turunnya kefarduan puasa bulan Ramadan, maka berubah. Yang fardu adalah puasa bulan Ramadan, puasa Muharram itu jatuh kepada sunat. Ala kulli hal, kesimpulannya nak ceritakan bahawasanya besarlah fadilat puasa 10 Muharram tu. Sampai dah ada khilaf kata wajib kata sunat tu, maknanya besarlah ganjarannya macam itu. Dan Nabi SAW berkata, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalaulah aku dipanjangkan umur sehingga 4 tahun hadapan, maka aku akan berpuasa juga pada 9 Muharram. Kerana apa? Untuk berlainan sikit dengan amalan orang Yahudi. Masya Allah. Nabi SAW memang suka berbuat sesuatu yang berlainan, yang tak sama dengan orang Yahudi ataupun orang bukan Islam, kita cakap secara umumnya. Sedangkan kalau kita fikirkan, berpuasa tu perkara yang baik. Puasa perkara yang baik, amalan baik, ibadat. Tapi dalam perkara ibadat pun Nabi SAW tak nak sama macam orang-orang yang bukan Islam macam itu sekali. Nabi kata sampai kepada tahun depan aku akan puasa juga pada 9 Muharram. Tapi Nabi SAW tak sempat pada tahun yang seterusnya. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal, maka tak sempat pada tahun hadapan. Maka hadis itu juga ulama mengatakan antara mukjizat Nabi. Nabi dah tahu dah bahawasanya Nabi tak sempat, Nabi takkan kata lain bagi itu ila qabil macam itu. Dan maka kita disunatkanlah untuk puasa juga pada apa tu? 9 Muharram. Yang mana puasa pada hari Ashura ni besar fadilatnya. Fadilatnya puasa pada hari Ashura ni berikafirul dzunub as-sanah, mengampunkan dosa selama setahun. Masya-Allah. Baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untung. Maka puasa sunatkan juga kita puasa pada 9. Kalau terlepas puasa 9 hari bulan Ustaz, terlepas sahur dah kunci jam tapi jam tak bunyi kan, tak sahur. Apa ni, jadi tak puasalah 9 hari bulan lagi. Besok 10 ni macam mana Ustaz? Kalau tak puasa kan, nak puasa dah tak puasa 9 hari bulan kan? Macam mana? Boleh puasa. Sunat puasa pada 9. Puasa tu pun dah sunat dah. Bukannya wajib kan, sunat kan kita puasa. Kalau terlepas 9, maka kita puasa 10 dan 11 juga tambah. Adalah beza sikit kita daripada orang Yahudi macam itu, puasa 11 sekali. Kalau tak mampu Ustaz 11 tak ragat, saya tak ragat puasa 2 hari ni kan, lemah badan. Main saya ragat sehari je, itu pun dah bersyukur dah Ustaz. Kalau saya puasa sehari tu, tak apalah, puasalah 1 hari tu. Yang penting ada kan, sebab ganjarannya besar. Masya Allah, ganjarannya besar. Kalau dekat Arab ni, hari Ashura ni macam hari raya. Orang budak-budak tu pakai baju baru, keluar pergi rumah-rumah collect duit raya pada hari Ashura. Kalau hari raya dia tak ada pula macam gitu. Tapi hari Ashura tu Masya Allah, sebab dia tahu besar kelebihan amalan pada hari Ashura tu. Masya Allah, sampaikan ada hadis yang mana mengatakan apa ni, barang siapa yang wasa ala iyalihi, barang siapa yang apa, dia belanjalah lebih sikit kepada keluarganya pada hari tersebut, Allah akan wasa Allah alaih sana, Allah akan murahkan rezeki dia selama setahun. Masya Allah, ini memang menjadi amalan para ulama-ulama kita ya? Dan apa tu, daripada situlah timbulnya orang buat bubur Ashura lah. Niatnya semua untuk sedekah kan, niatnya sedekah memang tak ada dalam hadis bubur Ashura lah apalah ya? Tapi itu niatnya adalah untuk sedekah, untuk buat amalan kebaikan. Hadis tersebut memang panjang sangat perbahasannya. Ramai ulama yang mengatakan hadis itu dhaif, dan ramai juga yang mengatakan hadis itu sahih disebabkan dia datang daripada banyak jalan turuk
walaupun hadis yang lemah tapi banyak berjalan riwayat banyak, maka berkumpul akan jadi sahih. Maka khilaf. Ada ulama mengatakan hadis ini dhaif, ada mengatakan hadis ni dia jadi kuat dah walaupun dia dhaif, tapi dia banyak riwayat dia kuat, macam gitu. Itu hari Ashura akan datang tak lama lagi. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk kita berpuasa dan beramal padanya, insya-Allah. Itu pada hari Rabu kalau tak silap. Kita tengok kalender balik. Khamis. Masya-Allah. An Anas satu hadis ni Anas. An Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila 'an talbiyah kaifa kuntum tasna'una ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana yulabi al-mulabi la yukar alaih wa yukabbir al-mukabbir fala yunkar alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ditanya tentang talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, sampai hadis. Kaifa kuntum tasna'un, bagaimana yang kamu lakukan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha lah, pada hari raya Idul Adha di padang Arafah, ataupun di Mina, di Mina. Maka katanya Anas radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang bertalbiyah dan Nabi tidak marah, dan ada juga orang yang bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir ke Arab lah, takbir raya. Kalau kat Melayu kita ada lagu kan, Allahu akbar, Allahu akbar sampai habis. Maka takbir ni kalau kita duduk sini bertakbir lah. Kalau orang jemaah haji, dia disunatkan bertalbiyah. Tapi pada hari raya macam mana? Nak bertalbiyah ke nak bertakbir? Maka ditanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ada sahabat yang dia bertakbir, Nabi tak marah, dan ada juga yang bertalbiyah pun Nabi tak marah. Dua-dua boleh dilakukan. Masya-Allah. Cukup sampai sini insya-Allah. Jadi yang akan datang kita sambung.